Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Okay, welcome back. Ni video terbaru. Untuk kali ini saya nak share pada yang ni sebenarnya untuk beginner lah atau newbies. Apa benda peralatan ataupun keperluan untuk sulam, untuk memerlukan sulaman. Benda ni mungkin agak relatif ataupun terpulanglah kepada apa benda yang kita nak sulam, apa benda bidang yang kita nak fokuskan. Mungkin dia tak perlukan semua, tapi ni saya just nak share je lah apa yang kira antara barang yang penting ataupun asas lah sebelum kita dapat menyulam. So selain daripada ada mesin, so kita perlukan benda-benda ni lah. Okey, yang pertamanya adalah tentulah benang sulam. Okay. Benang sulam ada banyak brand juga dan ada saiz yang biasa macam ni. Saiz biasa untuk kecil. Ini brand Senorita. Dan kita ada juga jenis yang spool besar macam ni. Brand Fufus ada ataupun yang saya ada guna brand Holiauma. Okey, untuk permulaan tak semestinya perlu ada benang yang besar ni. Yang kecil ni pun dah memadai dan kita tak perlu nak ada banyak shades color. Memang kalau kita dah lama sulam, kita akan perlukan banyak shades color lah. Contohnya macam yang ni. Ini saya punya shades color yang ada kuning, ada macam-macam, pink ada macam-macam, hijau, biru semua macam-macam. Okay. Tapi untuk permulaan kita tak perlukan semua, just adakan color-color yang warna asas je, merah, orange, hijau, biru, kuning, purple. Yang ini mungkin color yang sesuai untuk apa tu? Untuk kulit ataupun skin color kalau kita buat apa tu sulam doodle. Dan yang ini mungkin yang jenis shades ke arah silver dan juga kita pilih satu yang ke arah gold. Yang dah tentulah putih hitam tu wajib ada lah kan. Okay, so untuk permulaan banyak ni pun dah cukup. So nanti sedikit demi sedikit kita akan tambah lah kan, ikut keperluan dan juga bila kita dah biasa kita akan tahu warna apa yang kita akan selalu guna. Okay, kalau macam benang ni, benang sulam ni, dia jenis dia tak sama dengan benang jahit biasa. Dia lebih berkilat dan juga licin. So dia senang tercabut tau. Kalau jenis yang spool kecil ni senang tercabut. Jadinya adalah yang bagi tips kita gunakan ni sarung telur. Sarung telur ni sarung bunga telur. Dia biasanya dia panjang 2 kan. So kita kerat 2 dan kita sarungkan je ini. Kalau tidak dia akan terburai. So apa yang kita buat ialah just rapatkan dan sarungkan dia dengan sarung telur dan kita boleh susun. Yang kedua adalah jarum. Jarum ni ikut mesin. Kalau macam untuk mesin portable, macam saya guna mesin NV950, ada V3. So saya gunakan jarum ni lah kebanyakan, jarum organ nombor 11. Dan pastikan dia punya kod dia HA yang sesuai untuk mesin portable. So kalau brand lain pun boleh macam SKC, as long as dia ada HA. Yang ini nombor 18. Yang ini organ pun ada juga nombor 18. Just pastikan HA. Jangan guna apa tu jarum untuk mesin high speed pula. So biasanya akan dekat kedai dia akan tanya jugalah sebenarnya nak guna mesin portable ke mesin high speed. So kita cakap mesin portable. So just pastikan HA. Brand apa pun ikutlah mana yang sesuai. Ada yang suka organ, ada yang suka SKC, ada yang suka Schmetz. So ikut. So kebiasaannya untuk kebanyakan material nombor 11 dah memadai. Kalau kita perlukan yang lebih tebal dan kita boleh cari nombor 13. Yang 18 ni dia rare sikit lah. Saya pun tak tahu kenapa saya pilih ni. Okay, so kebiasaan nombor 11. So memang akan stok banyak nombor 11 organ needle ni.
ataupun SKC. Ikut kesukaan ataupun preference masing-masing. Yang seterusnya adalah bobbin. Okay, benang bobbin. Benda ni dia duduk dekat dalam mesin lah, dekat bahagian bawah. So benang bobbin ni adalah benang yang akan berada di bawah sulaman. So kita akan standby. Biasanya penyulam akan standby penuh ni. Penuh, ini kira full. Sebab kita tak nak lah tengah-tengah sulam tu nanti kan tiba-tiba bobbin habis. Lepas tu barulah kita nak winding bobbin tu, memanglah buang masa. So memang biasanya penyulam akan standby ni. Bobbin ni ada dijual kosong macam ni kan. Kosong. Dan ada juga dalam pasaran yang dah dijual pre-wind bobbin. So kalau ada bajet, sukatilah. Biasanya kalau yang tak sempat nak winding sendiri tu, mungkin dia akan beli pre-wind bobbin. Tapi yalah, kalau nak jimat, kita boleh wind sendiri. Ini benang bobbin. Benang bobbin ni dia lebih halus sebenarnya daripada benang biasa. So biasanya dia akan ambil masa yang lama sikit lah untuk habis. Dia lebih halus. Okay. So yang ini kalau untuk benang spool yang besar macam ni, ataupun benang yang spool macam ni, kita tak boleh pasang terus dekat mesin. Sebabnya dia akan sangkut. So apa yang kita perlukan? Kita perlukan stand. Okay, macam ni stand. Stand ni. So kita akan pasangkan benang dia. Dan pasangkan benang dia dekat sini. Okay, dah dinaik ke atas macam tu. Okay, kalau let's say tak adalah benang bobbin ni besar sangat lah, dah ambil dan mahal pula tu. Biasanya orang jual dalam 40 lebih yang satu ni kan. So boleh gunakan benang putih. Benang putih jahit biasa ataupun tak yang jahit tepi boleh juga. Cuma dia lebih tebal sikit, so dia akan cepat sikit habis. Tapi boleh lah, daripada kalau belum ada bajet nak adakan benang bobbin khas ni kan. Benang bobbin khas ni pun dia ada. Yang ni besar ni adalah 1 kilo. Ada yang separuh kilo, setengah kilo. Okay. Okay, seterusnya adalah gunting. Gunting, ada gunting khas untuk embroidery yang ni, ataupun orang panggil applique scissors, gunting untuk sulam tampal. Dia melengkung. Kalau tengok gunting biasa, dia melengkung. So yang ini dia akan mudahkan untuk kita, macam kita nak nak potong lebihan benang ke, atau tu lagi mudah sebab dia bengkok. So kita kena adalah gunting untuk fabric satu, gunting untuk kertas satu. So ada gunting. Yang ini memang nak kata wajib. Gunting yang halus pun boleh, muncung yang halus walaupun dia tak bengkok. Tapi kalau dia bengkok ni dia lebih macam mudah lah. Yang ni biasalah jarum peniti untuk penitikan material pada hook. Dan seterusnya yang ini. Yang ini plastik ni, nama dia water soluble stabilizer. Plastik ni biasanya kita akan letak dekat bahagian atas material sebelum disulam. Tujuan dia untuk bagi sulaman tu timbul. Dan biasanya kita gunakan ini pada fabric yang berbulu, contohnya macam tuala, minki dan apa-apa lagi yang fabric yang kita rasa bersesuaian lah. Yang specialnya water soluble stabilizer ni, bila kita basuh dia atau kenakan dia dengan air, dia akan cair, dia akan larut. So kita tak akan tinggalkan plastik tu pada permukaan sulaman. So dia bagus untuk adalah kalau kita buat sulam tuala semua. Okay, untuk water soluble stabilizer ni ataupun orang panggil WSS ni, dia adalah sensitif terhadap lembapan dan juga udara lembab lah kan. So kalau dia kena air dia akan cair kan. So yang terbaik ni kena simpan dia dalam satu plastik lain lah. Macam saya simpan dalam plastik ni, ziplock. Lepas tu tak apalah, dia kayak benyek macam tu tak apa. Then kita zipkan dia.
Sebab kalau dia kena angin lama, dia akan keras. Dan kalau dia kena air, dia akan cair. So tak nak lah kan, benda ni bukannya murah pun. So macam itulah cara saya simpan WSS. Bila nak pakai, kita just kerat je sikit dulu. Yang lain tu maintain simpan dalam plastik. Dan yang lebih tu masuk balik dalam plastik ni. So dia boleh tahan lama. Yang ini pula stabilizer. Stabilizer dia ada dua jenis. Satu, yang ini adalah takeaway stabilizer. Okey, takeaway stabilizer ni ada yang dijual secara roll macam ni. Kan? Tapi dia besar. Tapi kalau tak ada bajet, ada juga seller yang jual secara meter. 1 meter, 1 meter. Untuk permulaan boleh je beli 1 meter atau 2 meter untuk kita tengok macam mana. So takeaway ni nama dia sebab dia mudah untuk dikoyak lah. Kan? Mudahkan untuk dikoyak. Itu pun sebenarnya ada jenis yang sangat mudah dan ada jenis yang sedikit sukar tapi masih boleh dikoyakkan lah. So takeaway stabilizer ni kebiasaannya kita guna dekat bawah, bahagian bawah sulaman macam tuala. So kita akan gunakan takeaway stabilizer. Ada satu lagi jenis stabilizer iaitu cutaway stabilizer. Cutaway stabilizer dia susah, ada yang senang nak koyak, ada yang susah macam ada bahagian macam ni susah nak koyak kan. So dia kena kerat. Tapi kalau kata tak ada bajet untuk dua-dua jenis, nak adakan dua-dua jenis, saya rasa pendapat saya lebih akan pilih cutaway stabilizer lah. Sebab dia boleh guna secara universal dan juga boleh guna dekat tuala. Cuma kita kena potong belakang dia dengan hati-hati sikit. Okay. Stabilizer ni kalau ikutkan dia ada banyak ketebalan. Banyak ketebalan, jadinya tak kisah anda nak guna ketebalan yang mana. Just guna saja satu, cuba. Lepas tu sedikit demi sedikit kita boleh tambahlah jenis tebal, jenis nipis. Bila kita dah banyak menyulam, kita akan tahu stabilizer mana yang kita lagi suka guna. Okey, seterusnya adalah felt. Felt sama ada felt keping ke ataupun felt yang ni jenis akrilik, lembut. Yang ni jenis polyfelt, dia keras. Ataupun fabric lah, macam yellow line. Yang ni ada extra beli. Tujuan dia adalah untuk kita nak praktis sulaman ataupun kita nak test design-design sulam. Okey. Okey, contoh yang macam ni kan. Yang ni kita guna yellow line putih dan hitam. Cuma bila kita guna yellow line, kita kena ada letak stabilizer lah. Kat belakang dia kita kena hookkan stabilizer ataupun macam mana cara pun kita kena ada stabilizer. Kalau let's say kita gunakan felt. Kalau kita gunakan felt, kita boleh just hook terus felt ni dan kita boleh sulam. Kita tak perlu gunakan stabilizer sebab material dia dah tebal. So kita boleh cuba buat design sulam dan kita tengok kalau ada yang nak perlu dibetulkan kan. Jadi tujuan adakan felt ni ataupun yellow line ni adalah untuk kita praktis dan juga test design. Okay, yang seterusnya adalah ni guide ni ataupun tak tahu nak kata ruler ke apa. Dia datang sekali dengan hook. Okay, dia datang sekali dengan hook. Semua hook dia akan ada plastik ni. So hook ni sebenarnya penting sebab dia akan bagi kita guide dekat dia punya border ataupun limit sulaman tu. Kalau dia 4 segi ni, maksudnya sini je lah maksimum yang dia boleh disulam. Walaupun kita ada bahagian tepi ni, itu tak boleh. So dalam ni sahaja. So benda ni berguna terutamanya kalau kita nak buat benda yang kita sambung-sambung lah. Contohnya untuk selempang ke atau kerawang ke, ataupun kita nak guide dekat kita punya material dekat bahagian mana, center dia ke, tepi ke, bawah ke, atas ke. So inilah kegunaan dia. So kalau benda ni hilang, carilah balik.
Okey, yang seterusnya adalah berus. Berus kecil ini. Berus ni nampak macam tak penting sangat, tapi sebenarnya untuk sulam, mesin sulam dia agak sensitif pada habuk. So bila kita sulam dah lama sulam mesin tu, kita perlu sentiasa bersihkan bahagian bawah dekat bahagian bobin tu. Kita kena buka bawah tu dan kita bersihkan dengan berus kecil. Sebab kalau kita tak bersihkan, ada kemungkinan akan efek pada sulaman, ada efek pada mungkin benang asid putus ke, ataupun jarum patah ke, kita tak tahu. So kita kena bersihkan. Dan servis tu dah tentulah. Biasanya kalau ikut technician, mungkin dia akan propose setahun sekali kena servis. Tapi secara macam kita minor ni ataupun secara sikit-sikit ni kita boleh bersihkan sendiri. Cuma kena berhati-hati, janganlah kasar sangat kan. As long as tak ada habuk dah kat bawah tu, so okey. Okay, yang berus ni kan, kita nak bersihkan bawah ni sebenarnya. So macam benda ni boleh buka. Sebab biasanya kalau sulam lama, bahagian bawah ni akan penuh dengan habuk sebenarnya. So yang skru ni ada macam ni, dia bagi sekali dengan mesin. Mula-mula mungkin akan rasa macam risau ke apa semua kan, tapi sebenarnya okey je, tak ada apa-apa. Sebab yang lagi penting adalah habuk tu tak ada kat bawah. So skru je, jangan sipar. Ini pun boleh cabut, rumah bobin ni. Kat dalam ni pun dia ada. Kena bersihkan. Macam ni pun ada 4 tu. Ada habuk tu. Tu kena bersihkan. So ni kegunaan berus kecil ni lah. Kita nak pastikan dia tak ada habuk kat situ. Lepas kita dah siap bersihkan habuk-habuk tu, dah okey. So kita letak balik rumah bobin tu. Okey, dia punya yang bulu-bulu dekat sini. Dan masukkan dia punya plate besi ni. Skrukan. Skrukan dulu, lepas tu nanti ketatkan lah. Lepas tu ni just masuk dan tolak ke atas. Tak apa ketat lagi. Kita guna ni. Kalau tak ada benda ni macam mana? Guna duit 20 sen ke? Boleh. Sebab selalu benda ni selalu hilang. Payung sama. Boleh guna duit 20 sen ke 10 sen ke. So yang ni masukkan. Apa dia tak makan ni? Okay. So boleh masukkan. Masukkan benang bobin. Dan sedar. Yang seterusnya adalah pen drive biasa ataupun OTG. Ini OTG. So pen drive biasa, pen drive ni macam wajib jugalah pada saya, sebabnya mesin design kita save kan dalam pen drive, dan kita cucuk pen drive ni kat mesin untuk kita sulam. Kalau tak ada pen drive, saya tak pasti lah macam mana cara nak guna. So cumanya kita ada option satu lagi, jenis OTG. Okey, OTG ni dia ada 2 bahagian. Satu adalah yang boleh cucuk pada handphone, smartphone. Dan satu lagi adalah bahagian yang kita cucuk pada laptop ataupun pada mesin. Okey, so ini adalah untuk kita simpan design sulam dan juga kita cucuk ke mesin. Okey, kalau pen drive kan, pen drive ke OTG ke, yang kita sediakan khas untuk mesin sulam, kita tak boleh simpan terlalu banyak file dalam dia, sebab dia akan ambil masa untuk load design tu.
Jadinya haskan satu pen drive untuk untuk mesin. Okay, untuk mesin. So kita savekan satu file, 2 file ke 10 pun boleh lagi lah. Tapi lepas sulam tu kita just delete je. Dan kita save file-file sulam lain tu dalam pen drive yang lain ataupun dalam external hard disk. Okay, the next one is, saya pun tak tahu nak kata dia wajib ke tak, tapi pada saya agak penting juga laptop ataupun komputer dengan software. Sekurang-kurangnya software yang basic pun tak apa, contohnya macam PE design, tak semestinya kena ada software high-end macam Wilcom ke apa kan. Especially bagi pengguna mesin-mesin kecil, contohnya mesin Brother NV 950, 955, 980, dan seangkatan dengan dia. Saya pun tak sure dia punya model sekarang apa. PE ni yang agak saya rasa lebih penting daripada software lain. Sebabnya untuk mesin kecil kita ada hook 4x6. Okay. Hook 4x6 ni dia tidak boleh di-split di mana-mana software lain kecuali di PE. Bukan tak boleh lah, tapi dia leceh lah sebenarnya. So kalau newbies, susah lah saya rasa. Kalau let's say dah lama, pandai nak godek, pandai nak buat digitize sendiri, dan lain cerita. Tapi PE design, kalau pakai mesin Brother NV, saya sarankan PE design berbanding software lain. Disebabkan hook ni lah 4x6. Sebab untuk mesin NV, dia punya ruang untuk dia sulam terhad kepada 4x4 inci sahaja. So design tu perlu di crack. Dia tak boleh sulam terus macam ni. Dia tak sama dengan mesin besar lain macam V3 ke ataupun PR ke, semua tak sama. So mesin NV dia special, kena bersabar banyak, dan kena tahu dia punya PL dia macam mana. So kalau let's say design tu besar macam ni, mesin tak boleh baca untuk untuk hook 4x6. So sebab dia boleh sulam 4x4, tapi dia boleh sulam 3 kali. Sini, tengah dan bawah. Yang ni saya akan tunjuk dekat video lain lah pasal hook 4x6 ni. Dia special sikit. So dia akan ada khas untuk dia. Okay. Last but not least. Okay. Adalah benda yang selalu dilupakan. Manual. Okay, saya tahu memang yang ini bukan benda yang menarik pun. Tapi sepatutnya sebelum kita start mesin tu, on mesin, inilah benda yang kita kena baca dulu. So kat dalam ni, apa benda semua dia akan terangkan. Apa benda kat mana nak tekan, semua dia akan terangkan. Setiap mesin dia mesti akan ada manual. Okay, macam mana newbies sekalian? Okay, terkejut ke? Tak terkejut ke? Banyak ke bendanya? So macam mana? Okay, so yang ni saya just sharing saja based on pengalaman saya. Pun tak lama sangat pun. Cumanya macam saya cakap tadi, tak semua yang saya senaraikan tu perlu digunakan. Bergantung kepada apa bidang yang kita fokus. Contohnya kalau let's say kita tak ada buat sulam tuala, maka kita tak perlu pun take away stabilizer ataupun water soluble stabilizer tu. Memang tak perlu. Just cut away stabilizer dah memadai. So itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, saya akan buat lagi video lain dan share kepada anda semua. So jemput like, jemput subscribe, dan terima kasih kerana sudi menonton video saya. Okay, Assalamualaikum dan bye. Jumpa lagi.